Tapi buku tu dah ada dah habis. Habis? Tak ada jual Kat Shopee? Shopee je. Shopee dia. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan dengan keberkatan kehadiran tuan-tuan, Allah Ta'ala mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua. Allah menjadikan kedatangan kita pada majlis kita pada malam ini sebagai suatu amalan soleh yang dapat memberatkan timbangan amalan kita yang kekal di sisi Allah. Mudah-mudahan juga dapat menghapuskan segala dosa-dosa kita, dapat mengangkat darjat kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita yang sulit dan meluaskan segala keadaan kita yang sempit dan menunaikan segala hajat-hajat yang baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pertemuan kita pada malam ini sudah dimulakan dengan tajuk dan kitab yang telah kita sepakati bersama, iaitulah tajuknya pemeliharaan dan penjagaan manusia daripada kejahatan jin dan manusia ataupun jin dan syaitan, yang insya-Allah Ta'ala kita akan mulakan dahulu perbincangan kita yang pertama, kenal siapakah itu syaitan dan siapakah itu jin. Jangan takut tuan-tuan, bukan cara yang takut macam mana, walaupun dia agak menakutkan, tapi jangan takutlah. Kerana tuan-tuan, kerana makhluk ini disebut dalam Quran, itu je. Kita bukan nak cerita lebih-lebih sebab saya pun tak tahu benda gaib, enggak. Tapi kerana kalimah itu disebut dalam Quran dan disebut dalam hadis, kita tahu sekadar yang patut kita tahu je. Sekadar yang patut kita tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan mereka-mereka yang beriman dengan perkara yang ghaib. Termasuk perkara ghaib itu adalah syaitan.
Kita beriman dia ada, bukan beriman dengan dia. Beriman dia tu wujud. Okey, beriman jin tu wujud. Beriman malaikat tu wujud. Malaikat ghaib, syurga ghaib, neraka ghaib, jin ghaib, semua ghaib. Tapi kita percaya walaupun dia ghaib. Maka itulah namanya iman dengan perkara yang ghaib. Okey. Jadi pertama kita mesti imani. Dan perkara itu adalah perkara yang disebutkan oleh Al-Quran walaupun akal kita tidak dapat menyerapi hakikatnya, tetapi kita kena percaya dia ada. Okey. Macam mana tuan-tuan percaya? Roh ada. Dalam tubuh kita ada roh, tapi tak pernah kita nampak, tak pernah kita sentuh, tapi kita percaya ada. Maka begitulah kita percaya perkara yang ghaib, yang lain mesti kita percaya dengan kewujudannya. Baik, istilah dan kalimah perkataan syaitan dan jin dalam Al-Quran disebutkan banyak kali dalam Quran. Sangat banyak tuan-tuan ya. Surah pun ada satu surah namanya surah dia. Suratul Jin. Okey, Suratul Jin. Okey. Syaitan diulang dalam Quran banyak kali menunjukkan ia adalah perkara yang benar, wujud dan bukan perkara yang bersifat bayangan-bayangan ataupun benda yang kita andaikan semata-mata tak. Allah berfirman dalam Quran, contohnya dalam suratul Rahman, dalam suratul Al-An'am ayat 130, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati, wahai sekalian kumpulan jin dan manusia, tidakkah pernah sampai kepada kamu rasul yang menceritakan kepada kalian tentang ayatku? Dalam surah Ar-Rahman lebih kurang sama ayatnya, tuan-tuan hafaz dah. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tuan-tuan begitu. Jadi ayat dia dalam Quran, maka kita imani dan percaya dia ada dan dia wujud. Baik, itu satu persoalan. Hadis Nabi SAW banyak. Antaranya Nabi SAW pernah sebut kepada sahabat, kata Nabi, ketika mana Nabi nak beristinja, sahabat datang bawakan tulang binatang yang dah terbuang. Okey, maka Nabi minta bawakan batu, agak dia cari batu ada 2 je tak cukup, dia ambil tulang tadi, bawa kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dibawakan tulang, Nabi kata jangan beristinja gunakan tulang ni, jangan gunakan tulang ini. Tuan-tuan sabit daripada Nabi, kerana tulang itu adalah makanan saudara kamu. Nabi gunakan perkataan saudara, tuan-tuan saudara. Kenapa, tuan-tuan? Kerana di kalangan mereka ada yang beriman dan Islam, dan mereka dengan kita adalah saudara. Saudara maknanya apa? Dia mukmin dan kita mukmin. Maka sebagaimana kita beriman dan bersaudara dengan orang beriman di kalangan manusia, dia juga adalah mukmin di kalangan makhluk yang lain, dan dia adalah saudara kita juga. Dan saya yakin tuan-tuan dalam masjid ni dia pun ada juga. Okey, sembahyang juga dengan tuan-tuan semua. Okey, cuma tak nampak je. Kalau nampak jangan takut orang sebelah, dan diam je. Okey? Dan diam ya. Hadirin yang dikasihi sekalian. Okey. Dan Nabi gunakan perkataan ikhwanikum, saudara kamu. Menunjukkan bahawa persaudaraan iman bukan hanya pada kalangan manusia, bahkan di kalangan jin pun ada. Oleh itu tuan-tuan, Nabi larang kita sakiti dia macam kita dilarang menyakiti muslim yang lain. Apa antara sakiti dia? Makanan dia kita ambil buat cibuk. Tuan-tuan tak marah ke tuan? Orang gunakan sudu kita buat basuh najis. Marah tuan? Itu alat kita, itu alat dia. Okay, tuan? Jadi kalau berlaku sakit bengkak ke apa-apa tu, jangan marah. Sebab kita gunakan alat dia, okay, untuk istinja. Nabi kata jangan gunakan ini untuk istinja. Ini adalah makanan saudara kamu di kalangan jin. Begitu juga Nabi SAW sebut kepada seorang sahabat. Kata Nabi, kalau kamu pergi ke padang pasir yang luas jauh, macam kita pergi masuk hutan, tuan-tuan, sahabat ni dia suka mengembala kambing dekat hutan, dekat padang pasir yang jauh. Nabi kata apa? Kalau kamu suka macam tu tak apa. Nanti kalau kamu pergi ke sana sampai masuk waktu solat, azan, walaupun seorang azan, Allahu akbar, azan, qamat, dan lakukanlah sembahyang walaupun seorang. Nabi kata, kata Nabi SAW,
kerana azan yang engkau lawangkan itu akan didengar sejauh suaramu itu jin, manusia, dan apa je makhluk yang dengar kawasan azan kamu akan menjadi saksi nanti di akhirat engkau melakukan azan dan solat. Nabi sebut jin akan dengar, manusia akan dengar, segala sesuatu akan menjadi saksi kepada kamu. Itu tuan Nabi sebutkan. Dan tuan-tuan lebih dahsyat lagi, Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul untuk manusia dan jin. Rasul untuk manusia dan jin. Dan berlaku dalam peristiwa Nabi pulang daripada Taif. Orang Taif tolak Nabi, tak terima dakwah Nabi, tak nak beriman dengan Nabi, tak ada satu pun yang percaya kepada Nabi SAW. Baginda keluar nak balik semula ke Mekah, beriman sekumpulan jin dengan Nabi SAW, dan kisah itulah ada dalam suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sekumpulan jin datang kepada kamu dan dia mengatakan, apa ni? Ayat yang sangat hebat, bacaan yang sangat baik, iaitu inilah Al-Quran yang mereka kagum dengan isi kandungannya. Baiklah. Jadi selesai, dalam Quran dah ada, dalam hadis pun dah ada, kedua-duanya sabit bahawa makhluk ini wujud. Clear makcik? Semua clear tuan Ada. Okey, dalam Quran ada, dalam hadis pun ada. Orang pun mempertikaikan, dan biasa yang mempertikaikan ni siapa tuan-tuan? Golongan-golongan yang menghukum sesuatu hanya dengan fizik. Hanya dengan fizik. Kalau tak fizik, tak ada. Dia kata apa? Kalau benda ada, mesti nampak. Macam tu. Kalau tak nampak, tak ada. Okey tuan? Okey, ini biasanya orang yang tak percaya benda gaib. Maka kita katakan kepada dia, akai ada akai. Dia pun kata ada akai. Mana akai? Kita tunjuk sini. Ini otak, ini kepala. Ini cerebrum, ini medulla oblongata. Akalnya mana akal? Tak boleh diwujudkan. Hidup ke mati? Hidup. Roh mana? Roh tak ada. Jadi hadirin semua, tidak nampak bukan menandakan tidak wujud. Okey, tidak nampak bukan menandakan ianya adalah tidak wujud. Contoh yang paling mudah. Tuan-tuan nampak tak elektrik sedang berjalan dekat wayar telefon, mikrofon ni? Tak nampak. Potong wayarnya pun tak ada juga. Adakah tidak nampak elektrik yang berjalan menunjukkan elektrik tak ada? Tak. Ia tidak dilihat, tetapi ianya wujud. Okey, jadi bukanlah sesuatu yang tidak nampak menunjukkan ianya tidak ada, dan ini bukan asas dalam agama Islam. Kalau begitu tuan-tuan, syurga dan neraka kita akan tolak, tak percaya kalau tak nampak. Okey, kalau tak nampak. Dan uniknya perjalanan Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, semua benda yang Nabi baca, yang Nabi diwahyukan, yang Nabi dengar dalam Quran, dalam malam Mi'raj Nabi nampak dengan mata kepalanya sendiri secara fizik. Secara fizikal. Bukan secara mimpi, bukan secara rohani. Maknanya Nabi baca Quran sebut pasal syurga. Nabi belum pernah tengok syurga lagi. Ketika malam Mi'raj Nabi nampak dengan mata kepalanya. Dalam Quran Nabi baca tentang Nabi Adam AS, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi tak pernah nampak Nabi Adam. Tetapi dalam malam Mi'raj Nabi dapat melihat Adam AS, Nuh, Musa, Isa. Apa yang berlaku kan? Ketika nampak, keyakinannya bertambah kuat. Okay? Itulah junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Baik, soalan kedua. Tadi ada tak dalam Quran? Soalan kedua. Daripada apa mereka diciptakan? Mereka ni diciptakan daripada apa? Lalu tuan-tuan, Allah sendiri menyebutkan asal penciptaan mereka. Okay? Allah sendiri menciptakan penciptaan mereka. Dinaskan oleh Allah dalam Quran, dalam Suratul Rahman ayat 15. Suratul Rahman ayat 15. Firman Allah Ta'ala, apa dia kata? Wa khalaqal janna min marijim min nar. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan sesungguhnya kami menciptakan jin itu daripada intipati, daripada api yang solid. Maksudnya asal api yang solid, itulah penciptaannya. Okey, ada yang menyebutkan marij ini maknanya adalah laba-laba daripada api.
dan dia diciptakan daripadanya. Okey tak? Daripada api dan diciptakan daripadanya. Hadirin yang dikasihi sekalian, lalu orang pun tanya lagi soalan. Tuan-tuan, kita ni kan banyak tanya soalan. Kalau dah dia diciptakan daripada api, nanti masuk neraka kena azab dengan rasa ke tak? Dia dicipta daripada api. Dekat neraka kena seksa daripada api. Rasa ke tak rasa? Rasa? Rasanya apa tu? Rasanya apa? Nah. Rasa je? Ya tak lah. Rasa tak? Hadir, rasa? Tuan-tuan, mereka macam kita bukanlah akan diazab, akan dapat nikmat kalau beriman dan akan diazab kalau kafir. Sama. Dan asal penciptaannya api. Azab neraka pun api. Jadi macam mana ni? Kena ke tak kena nanti? Kalau dia bakar tu panas ke tak panas dia? Sedangkan dia memang panas dah. Hadirin yang dikasihi sekalian, konsepnya sama dengan konsep kita manusia. Kita diciptakan asal daripada tanah. Tanahnya mana Ji? Cubit je tanahnya. Tanahnya tak ada dah jadi daging dah. Asal penciptaan. Asal. Nabi Adam tu asal memang bentukannya tanah. Tapi setelah itu, anak keturunannya daripada saripati air mani dan daging. Jadi dia tu sama juga asalnya api. Berevolusi, beranak pinak, dia bukan lagi, minta maaf tuan-tuan bahasanya, benihnya tu api. Api ke api? Tak. Dia dah sesuatu lah yang kita tak tahu. Faham je? Okey. Jadi orang pun tanya, kalau api dengan api, kena ke tak kena? Kita kata kena. Kita daripada tanah. Cuba ambil sebakul tanah, tampar kat muka, sakit tak? Macam itulah tuan-tuan, dia api, dibakar dia dengan api. Sama juga kerana api memiliki tahapan yang berbeza. Boleh tak? Jadi faham dah? Jadi mereka diciptakan daripada api, dan penciptaan api ini dinaskan oleh Allah dalam Quran secara jelas. Okey, secara jelas. Dah. Allah berfirman, Iblis mengatakan dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-12, firman Allah Taala, Iblis mengatakan, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan daripada api sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Dah, selesai. Baik. Okey, tuan. Ini lebih dalam lagi sikit, tuan. Lebih dalam. Tonton keluar ni jadi pakar-pakar semua. Pakar makhluk lain. Bukan pakar manusia. Okay? Pakar makhluk lain. Jenis-jenis makhluk tersebut. Makhluk tu dia ada berapa jenis? Maknanya jenis dia ada berapa? Jadi tuan-tuan, dalam kitab ataupun riwayat yang diriwayatkan daripada Abu Sa'labah, hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak Al-Baihaqi dan At-Tabrani, menceritakan bahawa Nabi SAW menyatakan jin itu daripada 3 kelompok, 3 jenis. Dia ada 3 jenis. Okey, dia ada berapa jenis dia? 3 jenis. Yang pertama, lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Sekumpulan mereka jenisnya adalah ada kepak terbang di udara. Terbang kan? Maknanya daripada bandar tu nak pergi Pek Jawa tu terbang. Pakai kepak. Ada yang jenis berkepak. Dan berkepak dan terbang di udara. Okey, itu jenis yang pertama. Wasinfun hayatun wa aqarib. Okey. Iaitu jenis kedua, jenis yang berbentuk atau berubah atau berbentuk seperti ular dan kalajengking. Maknanya binatang bisa. Ular hitam, ular kan? Ular satu makhluk jenis maknanya haiwan, ya. Tetapi ada di kalangan mereka yang perubahannya adalah perubahan ular. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan, mafhumnya tuan-tuan, kalau kamu melihat satu ular hitam dengan maknanya tuan-tuan, ular hitam yang gelap, maka berikan amaran kepadanya. Maknanya bagi tahu, keluar pergi, jangan. Kerana itu mungkin bukan haiwan-haiwan biasa. Okey, kemudian kalau tidak maka pukullah ia. Lebih kurang macam itulah tuan-tuan bahasa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ataupun kalau seekor ular masuk ke dalam rumah yang kita lihat mungkin aneh dan pelik keadaannya, maka katakan kepadanya dengan satu ancaman. Maknanya keluar. Ini bukan tak kamu nasihat. Kalau dia memahaminya, dia
keluar. Kalau dia macam buat dia je, itu ular lah tu. Maknanya tak faham tuan. Okay, dia buat dia je, itu ular lah tu. Dan dia tak faham. Hadirin yang dikasihi sekalian, dikisahkan oleh sahabat saya kisahkan daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi rahimahullah ta'ala. Seorang ulama di Pakistan, di India. Satu masa dia pulang daripada rumah. Kemudian dia pulang ke rumah, sampai kat depan pintu rumah, dia nampak ada orang, dia daripada tongkat yang dia bawa tu, dia ketuk, mati ular tu. Mati ular tu. Tak lama tuan-tuan, dia baru nak masuk rumah, dia dikidnap. Diculik, dibawa oleh sekumpulan jin yang mereka ini adalah tentera ataupun polis di dalam alam tersebut. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada satu yang terbunuh dan dia didakwa. Syekh ni, tuan-tuan, ni diceritakan dalam kitab. Okey, dibawa. Orang itu pun hilang daripada alam biasa, masuk ke satu alam, rupanya dibawa ke mahkamah pengadilan mereka. Kenapa bunuh kami punya rakyat? Tuan-tuan, yang main-main. Okey, jadi kalau ada orang hilang, tak dapat pergi masjid 2-3 hari tu, tengok tu betul-betul. Ke mana dia? Hadirin semua, tuan-tuan, dia dibawa ke pengadilan tersebut. Dan tuan-tuan, kisah hilang ni bukan berlaku zaman dia je, zaman Sayyidina Umar pernah berlaku. Sampai sahabat terpaksa berkumpul, bincangkan apakah hukum seorang wanita yang berkahwin dengan seorang lelaki, kemudian lelaki itu hilang, dibawa masuk ke alam lain selama 10 tahun. Isterinya adakah masih boleh menjadi isteri, ataupun terfasah, ataupun macam mana? Kalau suaminya pula balik, jadi apa isteri tadi? Kembali sebagai isteri ataupun tertalak? Nampak tuan? Ini benda berlaku zaman Sayyidina Umar. Jadi benda tu boleh, tapi kita mohon kepada Allah keselamatan dan kebaikan lah. Duduk alam kita ni pun tak habis jalan lagi dah. Tak habis jalan ni. Pek Kemang pun tak sampai lagi agaknya. Pek Kemang pun sampai lagi. Tak sampai, Pek Kemang tak sampai lagi. Contohnya tuan. Okey. Perik Pinang Sebatang dah sampai. Tak pernah. 1000 lah Sebatang. Tak pernah. Jadi tuan, kita yang alam kita pun tak habis jalan lagi tuan. Jadi cukup jalan alam kita sudahlah tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian. Tapi itu pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi syekh ni dibawa ke muka pengadilan, dibicarakan dalam mahkamah kenapa pukul dan bunuh. Hadirin semua, sebabkan yang dibawa tu ulama. Hadis pula tu di Pakistan. Beliau pun mengatakan, aku telah mendengar hadis daripada Nabi SAW dengan sanad sekian, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Daripada sahabat, daripada Nabi SAW, baginda mengatakan, kalau melihat ular hitam maka pukullah ia. Mafhum daripada hadis. Tuan-tuan, hakimnya yang adil itu tadi, dia datangkan ulama di kalangan jin dan tanya dia, betul tak hadis ni wujud? Mereka berbincang tentang sanad hadisnya, dan akhirnya mereka katakan memang hadis ni wujud, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kawan tadi lepas. Nampak tuan-tuan? Hidupnya macam hidup kita. Ada mahkamah, ada pengadilan, ada hakim, ada polis dan sebagainya. Okey, tapi tuan-tuan bayangkan kalau kita pergi, kita tak tahu hadisnya. Tak jeng-kreng kan? Jam. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, maka itu dicatatkan oleh ulama. Dan ada seorang ulama besar di Mesir. Meninggallah. Antara ulama yang sangat alim dan anak muridnya paling ramai bukan di kalangan manusia tapi di kalangan jin. Dia pernah buat majlis macam ni dan mungkin 2 orang je majlis duduk, yang lain semuanya makhluk lain, iaitu Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Tuan-tuan boleh Google beliau. Okey, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dia punya alim, dia punya faqih, duduk di Mesir. Benar. Anak muridnya ramai di kalangan jin. Sehingga dia karang sebuah kitab soal jawab antara manusia dan jin tentang hukum fiqh. Orang tu tanya kat Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab jawab. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Boleh faham tuan-tuan ya? Jadi dia punya alam tu lebih kurang alam manusia dan mereka memiliki interaksi seperti itu. Baik. Hadirin yang dikasihkan, jenis yang ketiga jenis apa pula? Iaitu jenis yang duduk dan berpindah-handah macam manusia jugalah. Ada duduk di satu tempat, contoh duduk dekat longkang itu, duduk dekat tepi sana, duduk kat tepi sana, itu jenis ketiga. Yang pertama terbang, yang kedua seperti haiwan berbisa, yang ketiga adalah jenis berpindah-handah. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, di manakah tempat tinggalnya? Tempat tinggalnya. Maka dikatakan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali rahimahullah ta'ala, berdasarkan hadis
hadis yang dibacakan tadi, mereka menyukai duduk di tempat yang tidak manusia duduki. Maknanya yang umum lah, yang maknanya penempatan tu bukan penempatan kita, contoh hutan, padang pasir yang memang tak ada orang buat pembangunan dan sebagainya, maka itulah tempat mereka yang mereka duduk kerana mereka sebahagian daripada penduduk bumi ini, tuan-tuan. Hadirin yang dikatakan, dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud membenarkan perkara tersebut. Dan antara yang banyak diduduki adalah tempat-tempat kotor yang adanya pembuangan sampah, kerana mungkin makanan-makanannya adalah daripada tempat tersebut. Okey, dan clear? Jadi itu adalah satu daripada. Baik, timbul pula persoalan. Kita baca doa dalam nak masuk tandas. Doa apa masuk tandas, makcik? Allahumma, dah lupa dah. Time ni lupa, tuan. Alhamdulillahillazi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa makna dia? Ya Allah, aku berlindung denganmu jantan dan betina ni. Okey, betina dan atau jantan dan betina. Kenapa disebut itu dalam tandas? Kerana salah satu daripada tempat yang kotor yang didudukinya adalah di tandas ataupun tempat najis. Sebab itu kita digalakkan dan disuruh untuk membaca doa tersebut. Dengan itu kemasukan kita ke dalam tandas dijaga dan dipelihara oleh Allah daripada kejahatannya. Ya, ini tuan-tuan mesti dibiasakan oleh anak-anak kita yang masuk ke dalam tandas dan sebagainya. Kerana kita tak tahu dalam tandas tu jadi apa. Jadi apa dengan makna, tuan-tuan, kan kita buka aurat. Lagi kalau perempuan duduk di asrama, kan, buka aurat dan sebagainya. Jadi nak mengelakkan benda-benda yang kita tak tahu masa tidur dan sebagainya, jaga dan amalkanlah zikir nabawi ini. Kerana padanya ada penjagaan. Aurat kita tak dapat dilihat. Okey, tak boleh didekati, tak boleh disakati dengan membaca doa-doa tersebut. Cuma Syekh Wahid Abdul Salam Bali disebut dalam kitab Mimnan, beliau kata ketika ada seorang pesakit datang kepadanya, dia pun tanya orang tu. Dia kata kepadanya, "Kamu duduk mana?" Dia kata, "Saya duduk di hutan." "Kenapa tak duduk kat tandas?" Dia kata, "Yang tandas itu duduk adalah yang kafir-kafir. Manakala kami yang Islam ini duduk di kawasan-kawasan yang lapang, yang biasa, yang tak ada orang." Okey, jadi dia ada perbezaan di mana tempat duduk mereka. Wallahu alam dengan hakikatnya, kerana Allah lebih mengetahui tentang alam-alam yang gaib. Baik. Begitu juga dalam kitab fiqh, dalam fiqh mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan kencing yang kencing itu dihalakan ke dalam lubang-lubang batu atau tanah. Lubang-lubang batu atau tanah, kan? Punyalah banyak luas tempat kencing yang ada lubang juga yang kena kencingkan. Nah, khawatirnya dua. Pertama, takut dia kencingkan masuk ke dalam lubang itu, dalam tu ada binatang bisa, binatang tu lompat sekali. Budak ni sebut tercepet tu kan. Cepet tu kan, dah jadi masalah. Masalah yang kedua, kalau dia bukan binatang tetapi saudara di kalangan makhluk lain yang kita mengganggu rumahnya, dia tak salah, itu kan kita yang salah. Tempat kencing banyak kan, tuan? Okey, kenapa ambil lubang-lubang? Maka itu juga dalam fiqh mazhab Syafi'i meletakkan tidak dibenarkan kencing pada lubang-lubang kerana khawatir itu adalah tempat-tempat khas. Okey, sama ada binatang ataupun makhluk di kalangan yang lain yang kita tak tahu. Jadi kalau dah tersilap salah tu, tuan-tuan, maknanya kita minta maaf je lah. Bukan maksudnya kita ngakulah salah kita. Dah. Okey, tuan-tuan. Okey, selesaikan perbicaraannya. Baik. Soalan yang ketiga keempat. Persoalan timbul, adakah makhluk ini makan dan minum? Makan dan minum? Jawapannya ya. Berbeza dengan malaikat. Malaikat tidak makan dan tidak minum walau sedikit, walau sekali. Tetapi makhluk ini makan dan minum. Sebab makan minumlah, tuan-tuan, dia ada istilah khadam dan sebagainya. Jadi dia boleh bagi makan, tak boleh bagi makan. Okay? Boleh diupah, tak boleh diupah. Dan hadirin yang dikasihi sekalian, itu sabit dengan hadis Nabi SAW yang Nabi kata apa dia? Janganlah beristinja menggunakan tulang,
kerana tulang adalah makanan saudara kamu di kalangan jin. Kerana mereka makan. Okey, kerana mereka makan. Jadi itu adalah apa yang telah dibicarakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dan apa yang telah disabdakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sama juga dia boleh makan makanan yang kita makan yang tidak ditutup atau yang tidak dibacakan nama Allah. Dia akan makan sekali, ustaz, kan masuk perut saya, masuk perut kita secara fiziknya, tetapi secara zatnya diambil olehnya. Ini berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata apa tuan? Nabi kata kalau kamu ada air, maaf hadis sebenarnya, ada air, maka tutuplah walaupun dengan sebatang kayu ud. Kayu ud tuan-tuan, kayu ud. Kayu Arab, minta maaf. Kayu Arab. Kayu Arab tu kayu sugi. Nabi kata kalau kamu ada air yang terbuka, tu kena tinggalkan. Tuan-tuan buat air kopi 434 contohnya. Kan? Buat ada orang terkena cengting, tong nak beli anak benih pokok. Kita pun keluar nak uruskan itu. Masa nak keluar kalau kita tinggalkan begitu, dia boleh diminum oleh makhluk lain. Caranya ambil penutup, tutup. Kalau penutup tak ada, tuan-tuan, ambil apa je yang mengisyaratkan tutup walaupun sebatang pen, sudu, garfu dan sebagainya. Boleh kan? Bismillah, letak. Ia akan terjaga. Sama dengan makanan kita, nasi lemak, nasi ambeng. Nah, kalau nasi lemak tak apa, nasi ambeng sayang kena makan. Hadirin semua, nah, maka tutup. Bismillah, tutup dengan tudung saji. Okey. Kalau tak ada tudung saji, tudung nelofa. Kalau lubang kecil itu dimaafkan, tak ada masalah. Istilahnya kita tutup dengan kesengajaan kita. Bismillah. Hadirin semua, tuan-tuan, ni saya cerita pengalaman peribadi, tuan-tuan. Pengalaman peribadi depan mata live. Satu masa saya pergi minum, bukan di sini lah, di negeri lain. Negeri lain mana tahu dah tuan-tuan. Yang penting bukan Johor. Okey, di satu negeri. Jadi waktu tu kawan saya datang daripada utara, daripada Penang ke daripada Perlis. Dia naik train, dia minta saya tolong ambil dekat train station. Jadi saya pun kata okeylah, saya datang ambil. Jadi dia ambil sampai lewat pukul 10 lebih. Waktu tu waktu lepas PKP, yang waktu tu dihadkan masa kedai makan ni sampai pukul 10. Awak ingat lagi kan? Kan dia beranjak kan, dia nak bagi buka semua tu, dia bagi masa. Okey. Jadi waktu tu kat saya pun ambil dia. Lepas tu dia kata lapar, dia nak ajak saya makan. Saya pun makan. Jadi makan tu kita pusing. Kedai ni dah tutup, PKP. Lepas PKP tutup. Mamak waktu tu pula tengah viral, mamak manderem lah guna apa tu. Jadi saya tak selera waktu tu, walaupun dulu makan. Tapi waktu tengah viral, mula viral tu jadi macam tak selera. Ada pergi satu kedai, nampak sikit lagi kedai tu nak tutup lah. Masa nak tutup tu, pekerja kat dalam dah tengah sapu. Tapi kedai buka lagi, ada orang 2, 3, 4 meja tengah makan. Okey, Allahu alam dengan hakikatnya. Jadi saya pun singgah, alhamdulillah sempat lagi ni. Duduk. Boleh ada lagi bang? Boleh ada lagi. Kan? Tapi dia dah boleh sapu kedai dah nak tutup. Jadi kat luar tu adalah orang tengah makan 2, 3 meja. Jadi saya pun waktu tu tengah order, kami pun order lah. Dia order nasi goreng ayam kunyit, saya pun sama. Saya order air halia susu panas. Saya suka air itulah kan, untuk buang angin kan. Kemudian dia order lah air teh tarik ke panas juga kan. Jadi bila air sampai dulu, makanan belum sampai. Jadi bila air sampai dulu, air saya sampai, air dia pun sampai. Menggunakan gelas, bukan gelas kaca, gelas kaca yang sama-sama gelas kaca, dan air saya suam. Air dia panas, air saya suam. Memang suam, dan memang air itu suam lah. Okey, air itu suam. Jadi bila air itu sampai, saya waktu tengah sibuk dengan handphone. Jadi sibuk dengan handphone tu maknanya saya tengok video Syekh Abu Bakar Al-Bakir di Indonesia yang dipenjarakan sekian. Saya tengok video tu lah, tengah syok-syok tengok video. Kawan saya pun tengok handphone juga. Tapi bila itu sampai, dia terus ambil sudu kecil tu. Air panas kan sudu kecil kan, sudu besi kecil. Dia terus tutup atas tu. Saya pula dengan handphone, sibuk dengan handphone. Faham tak? Sibuk dengan handphone macam tu lah. Dan tempat tu memang orang maklum lah, tempat orang tes ilmu kan. Waktu tu malam 10 lebih nak pukul 11. Jadi selesai tu
makanan belum sampai, tapi macam dah nak sampai, jadi saya pun mula nak minum air. Saya mula nak minum air, dan saya mula nak minum air, saya pun baca Bismillah. Saya punya tak tutup kan, dia punya tutup kan. Tuan-tuan, saya nak ambil, nak ambil. Saya sebut Bismillah. Semena-mena cawan itu pecah dengan kuat. Bukan pecah retak sebab panas. Pecah macam ada macam bola dalam tu. Gitu pecahnya. Pecahnya tu kacanya ke sana dan ke sini. Faham tak? Jadi saya, dalam hati saya terdetik satu je. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Teringat petang tadi punya baca. Teringat baca petang tadi. Tuan-tuan. Jadi hadirin semua. Lepas tu saya kalau kamu, asal basah ni kan, dah kaca semua kan, orang tu datang nak bawa sapu. Jadi adalah 2-3 orang daripada satu meja tu beredar secara macam tergesa-gesa macam tu lah kan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Okey, wallahu a'lam. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, betapa agungnya ajaran Nabi hatta dalam letakkan penutup atas cawan. Faham tak? Betapa agungnya nasihat Nabi hatta sekadar letakkan penutup atas cawan telah menyelamatkan kita. Dan saya tak buat benda tu. Cuma saya buat yang lain, iaitu baca bismillah. Dan baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Nampak tak? Jadi di sini kita boleh dapat menilai betapa agungnya setiap ajaran, saranan, nasihat Nabi yang kadang-kadang kita tak tahu. Besar. Kawan saya okey je, pasal ditutup. Okey, jadi hadirin yang dikasihi sekalian, maka inilah salah satu daripada benda yang saya rasakan kita sama-sama dapat manfaat daripada agungnya arahan, pesanan, nasihat dengan besar Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah pelihara kita daripada segala keburukan dan kemudaratan. Amin ya rabbal alamin. Dah insya-Allah. Lama pula isyak ya. Okey. Soalan? Apa dia soalan? Dahsyat. Apa beza jin dengan syaitan? Bagus soalan tuan. Okey. Bezanya adalah bila disebutkan syaitan, dia adalah bangsa yang sama di kalangan jin, bezanya mereka kafir. Yang kafir dan degil di kalangan jin namanya syaitan. Faham tak? Manusia semua kan? Kawan kita ni selalu curi basi. Kalau kita curi duit kita kata setan kau. Kita kata setan. Maknanya dia tu setan di kalangan manusia. Kerana degil. Kerana perkataan syaitan artinya yang nakal dan degil, yang jahat. Yang jahat jauh daripada kebaikan. Faham tak? Jadi jin yang jahat dan kafir itu namanya syaitan. Jadi yang baik itu adalah jin. Faham tak? Ifrit jenisnya yang lain. Ifrit dalam kisah Isra Mi'raj tuan-tuan buka dalam Quran, kalau tak silap saya dalam surah As-Saba ataupun yang lain. Wa qala ifritum minal jinni ana atika. Allah sebut wa qala ifritum minal jin. Dan telah berkata ifrit di kalangan jin. Dia jenis. Jadi jenis banyak. Macam kita ada Jawa, ada Banjar, ada Bugis, ada Minang, ada macam-macam lah tuan-tuan kan. Mendeling dan sebagainya. Kita ada macam-macam tak? Macam itulah jenisnya. Jenis kumpulannya. Kita ada orang asli, orang tak asli. Nampak tuan? Jadi macam itulah. Allahu a'lam dengan hakikatnya. Dah. Yang terakhir sebelum isyak. Ada soalan lain? Silakan je. Maknanya boleh tak dia berubah menjadi manusia? Macam tu. Bentuk orang. Tuan-tuan, sebenarnya yang Tuan Haji nak tanya itulah tajuk sekejap lagi masuk. Okey, maknanya dia dah dapat kasyaf awal tuan-tuan sebelum kita masuk. Ini luar biasa tuan-tuan. Pakai jin ke jadi tu dah. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala kita akan sebut yang ditanyakan tadi selepas azan, kerana azan pun masuk dah 30 saat lagi dari sekarang. Kita berikan haluan pada azan dan kita sambung insya-Allah taala. Ya Allah. Kau je. Syok pula belajar dia. Itu tak ada kitab tu, kalau kitab lagi syok. Bismillah.
dikasih sekalian, kita sambung sikit lagi. Sambung apa yang nak dibicarakan, tajuk yang tertinggal dan tertunda tadi, tentang adakah makhluk tersebut boleh berubah kepada perubahan fizikal yang lain. Maka jawapannya hadirin yang dikasih sekalian, setelah kita melihat kepada beberapa hadis Nabi SAW, ayat Quran cerita pasal asal, maka hadis Nabi telah menthabitkan bahawa ianya adalah harus dan boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Nabi telah mewakilkan aku untuk jaga duit zakat Ramadan. Duit zakat Ramadan, Nabi wakilkan aku untuk jaga dekat Baitul Mal ke bilik, satu bilik. Jadi aku pun menjaganya. Tiba-tiba tengah aku jaga, satu malam dengar bunyi sok saya aku ni. Dia pun datang tengok, melihat ada seperti kelibat seorang lelaki mencuri kurma atau makanan dalam tempat simpanan tersebut. Lalu aku pun kejar tangkap dia. Dapatlah tangkap. Dan aku pun kata ke dia, aku nak bawa kamu jumpa Nabi untuk diadili. Lelaki itu mengatakan, minta maaf sangat. Saya janji saya takkan buat lagi. Tolonglah lepaskan saya. Sayyidina Abu Hurairah ni baik, tuan-tuan. Dia kata lepaskan. Mungkin agaknya sebiji dua je dapat, boleh gantilah, tuan-tuan. Hadirin semua. Jadi dia pun tak jadilah jumpa Nabi pasal dia dah janji tak nak datang lagi. Jadi Sayyidina Abu Hurairah jaga lagi sepanjang malam, esok lusa, tuan-tuan, ternyata dengar lagi bunyi siapa tu? Lihat ada kelibat dan dikejar dan tangkap orang lelaki yang sama. Dan orang itu mengatakan, dia kata minta maaf, memang betul saya buat dan saya janji lepas ni memang swear, janji takkan datang lagi. Dan dia kata apa ya? Dia kata kali ni je aku bagi lepas, kalau lagi sekali datang memang tak ada kemaafan, aku bawa kamu jumpa Nabi SAW. Dia kata ya, setuju. Hadirin yang dikasihi sekalian. Tapi Abu Hurairah cerita dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kali pertama dia datang, dia curi. Aku lepaskanlah pasal sekali je. Tapi dia datang kali kedua. Dan aku ancam dia untuk bawa bertemu denganmu. Tuan-tuan, Nabi kata apa kat saya, Abu Hurairah? Nabi kata, wahai Abu Hurairah, dia akan datang lagi. Abu Hurairah siap sedia lah. Nabi yang cakap macam tu, dia akan datang lagi. Tapi Nabi tak cerita siapa dia. Nabi kata dia akan datang lagi. Tuan-tuan, ini kasyaf Nabi ni kita tak boleh sebut lah. Memang Nabi ni Nabi je, tuan-tuan. Okey, Nabi tahu lah. Dia akan datang lagi. Ternyata tuan-tuan senang beberapa malam, dengar satu bunyi, tengok memang betul datang. Betul datang. Abu Hurairah tangkap dengan azam dan semangat, takkan lepas. Tapi tuan-tuan, dia ni cerdik pula, helahnya banyak. Dia kata macam ni, kalau engkau lepaskan aku ajarkan engkau satu ilmu yang sangat bermanfaat. Sahabat pula dengar ilmu manfaat ni, tuan-tuan, dia sangat tamak dan cintakan ilmu. Agaknya orang ni pun orang alim, agaknya cuma duit tak ada, agaknya lah, tuan-tuan kan. Dia pun tak kenal orang ni siapa. Lalu dia pun ajarkan Abu Hurairah ilmu. Dia kata, wahai Abu Hurairah, mana-mana orang yang pergi tempat tidurnya nak tidur malam dan dia membaca ayatul kursi, maka Allah akan jaga dia sepanjang malam sampai pagi esok. Itu ilmunya. Sebab dah ajar, lepas. Dia kata, ni je tahu, kalau tak payah aku bawa dah sepasang tu ajar. Hadirin semua, Abu Hurairah bawa jumpa Nabi, pergi jumpa Nabi SAW, ceritakan, ya Rasulullah, betul datang malam tadi. Betul. Aku nak bawa ke sini, tapi dia nak ajarkan aku ilmu, buat pertukaran. Kalau lepas dapat ilmu. Hadirin semua, lalu dia pun ceritakan kat Nabi, dia mengajarkan ayatul kursi sekian dan sekian. Apa Nabi kata? Apa Nabi kata? Nabi kata, sadaqaka wa huwa kadhub. Yang datang kepada kamu itu adalah syaitan. Dia itu cerita betul, tapi dia itu pembohong besar. Sekali lagi. Nabi kata yang datang malam itu adalah syaitan. Dia cakap tu betul, tapi dia itu pembohong besar. Maknanya dia ni kerjanya bohong je, tapi yang malam tadi punya betul. Tuan-tuan, jadi kalau dia cakap, tuan-tuan, kalau dia cakap ada budak isteri agama, kalau dia cakap, tuan-tuan jangan percaya semua.
90% jangan percaya. Nanti dikata apa? Aku ini disihir oleh jiran kamu. Oh, tuan-tuan terus pergi rumah sebelah. Jangan. Tuan-tuan, bohongnya banyak. Bohongnya banyak. Betulnya sikit. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadhub. Dia yang cakap orang tadi betul, tapi dia tu bohong kosong. Jadi jangan percaya. Apa maknanya Tuan Haji daripada hadis ini? Maknanya adalah memang makhluk itu mampu, ada kekuatan yang Allah bagi dan izinkan kepadanya untuk berubah menjadi makhluk-makhluk. Dan kebiasaannya kalau makhluk ini yang tak eloklah dia punya keadaannya. Kalau yang jahat lah, yang jahat. Okey, begitu juga dalam perang Badar. Perang Badar sekumpulan syaitan berubah menjadi manusia, cakap dengan Abu Jahal, cakap dengan Abu Lahab. Dan diriwayatkan syaitan yang Abu Jahal pun tak kenal. Tentera mana pula ni? Ramai tolong kita ni. Dan mukanya seperti muka Suraqah ibn Malik daripada kabilah Bani Mudlij. Muka dia. Maknanya apa? Boleh berubah juga jadi manusia. Anda? Tapi tuan-tuan janganlah, orang ni tak pernah datang masjid, datang pula ni. Tengok kaki dia jejak tanah ke tidak? Tak, tuan-tuan, jangan macam tu juga. Okey, anggaplah itu manusia. Jadi hadirin yang dikasihkan, nak ceritanya tuan-tuan, boleh itu. Ceritanya boleh itu, boleh berlaku dan boleh wujud perkara seperti tersebut. Okay, jadi insya-Allah taala tuan-tuan, nanti sambung perbahasan kita akan datang tentang adakah dia memiliki jantina. Kita terus jawablah tuan-tuan. Jawapannya ya, ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuan dan mereka beranak pinak seperti manusia, berzuriat seperti manusia. Ada saudara, ada pakcik, ada makcik, ada ketua kampung, ada bilal, ada tok siap, semuanya ada sama macam manusia. Dalilnya sebagaimana doa masuk tandas tadi, minal khubthi wal khaba'ith. Syaitan jantan dan betina. Silakan dik, soalan. Soalan ni tajuk lepas ni. Tuan-tuan, masjid ni luar biasa. Yang belajar semuanya wali-wali. Yang ajar je kuali. Yang belajar semuanya wali-wali tuan-tuan. Yang mengajar je kuali. Jadi hadirin semua, tadi Pak Haji tanya soalan tajuk lepas ni, dia tanya soalan lepas ni, dia akan datang bulan depan, jangan tak datang. Bulan depan. Lusa Rabu ni. InsyaAllah kalau ada InsyaAllah. Okey. Rabu ni. Okey, jangan tak datang ni. Okey, insya-Allah. Tuan-tuan, itu saja tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita, merahmati majlis kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha